Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku dalam video pengajaran dan juga panduan menjawab buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 143 dan 144 dan buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 71 dan 72 unit 23 Peniaga Berjaya. Baiklah murid-murid, kita mulakan muka surat 143. Ini ialah paparan buku teks murid-murid muka surat 143. Unit 23 Peniaga Berjaya. Tajuknya ialah Jadikan Teladan dan aktivitinya ialah menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dengan betulnya. Baiklah, murid-murid diminta untuk membaca keratan akhbar di bahagian atas ini terlebih dahulu. Kemudian, murid-murid diminta untuk menuturkan dialog yang diberikan di bahagian bawah. Apabila sampai kepada garisan bergaris yang ada bibir merah di bahagian atasnya, murid-murid hendaklah menyampaikan maklumat berdasarkan bahan keratan akhbar yang diberikan di bahagian atasnya. Baiklah murid-murid, mari kita baca keratan akhbar ini terlebih dahulu. Tanjung Malim, Selasa, 9 Ogos 2016. Datuk Bahari bin Umar seorang peniaga yang berjaya. Beliau ialah bekas murid Sekolah Kebangsaan Taman Muhibbah, Tanjung Malim. Walaupun telah berjaya, Datuk Bahari tidak lupa akan sekolah lamanya. Baru-baru ini beliau telah melawat ke sekolah lamanya. Beliau memberikan hadiah pakaian sekolah dan alat tulis kepada murid-murid miskin. Beliau juga berjumpa dan bertanya khabar dengan guru-guru di sekolah itu. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita tutur dialog yang diberikan di bahagian ini. Kemudian apabila tiba kepada garis kosong yang ada bibir, kita akan menuturkan ataupun menyampaikan maklumat berdasarkan bahan di bahagian atas yang kita telah baca sebentar tadi. Wah, rupa-rupanya Datuk Bahari itu bekas murid sekolah kita. Ya, Aimi, beliau seorang peniaga yang berjaya. Kita harus mencontohi sifat beliau yang suka menolong orang susah. Mengapakah kamu berkata begitu, Aimi? Baru-baru ini, beliau telah berikan pakaian sekolah dan alat tulis kepada murid miskin di sekolah kita. Baiklah murid-murid, itu ialah cara bagaimana untuk menuturkan ataupun menyampaikan maklumat berdasarkan bahan sebagaimana keratan akhbar yang diberikan di bahagian atas. Seterusnya, kita teruskan dengan buku aktiviti jilid 2 muka surat 71. Ini ialah paparan buku aktiviti jilid 2 murid-murid muka surat 71. Arahannya ialah nomborkan gambar mengikut urutan, kemudian sampaikan maklumat. Perkara pertama, murid-murid diminta untuk meletakkan nombor di bahagian bulatan yang cikgu berikan dengan warna biru ini terlebih dahulu. Kemudian, murid-murid diminta untuk menuturkan dialog yang diberikan ini. Apabila tiba kepada garis kosong yang ada bibir, murid-murid diminta untuk menyampaikan maklumat berdasarkan kepada urutan nombor yang murid-murid telah buat awal tadi. Urutan nombor ialah tentang perjalanan hidup Datuk Bahari sehingga menjadi seorang peniaga yang berjaya. Baiklah murid-murid, perjalanan hidup bermaksud daripada susah kepada menjadi seorang yang kaya. Baiklah murid-murid, kita lihat yang pertama, panduan awal diberikan kepada kamu untuk yang pertama, mengumpul tin minuman. Yang kedua, menjual tin kosong. Seterusnya, nombor 3, membuka kedai. Dan yang terakhir, membuka kilangnya sendiri. Baiklah murid-murid, mari kita tutur dialog yang diberikan di bahagian bawah. Anding, semalam Datuk Bahari melawat ke sekolah kita. Beliau menyampaikan sumbangan kepada murid-murid yang susah. Beliau juga menceritakan pengalaman beliau sehingga menjadi peniaga yang berjaya. Apakah yang diceritakannya? Menurut Datuk, beliau hidup susah sewaktu kecil.
beliau membantu ibunya mengumpul tin minuman kosong. Beliau juga menjual tin kosong yang dikumpul itu. Setelah ada sedikit wang hasil jualan tin, beliau membuka kedai. Akhirnya, beliau dapat membuka kilang sendiri hasil dari perniagaan kecil-kecilan sebelum itu. Baiklah murid-murid, itu ialah panduan bagaimana untuk menuturkan ataupun menyampaikan maklumat berdasarkan bahan di bahagian atas yang telah kita berikan nombor sebentar tadi. Baiklah murid-murid, kita teruskan buku teks muka surat 144. Ini ialah paparan buku teks murid-murid muka surat 144. Tajuknya ialah Sikap Baik dalam Berniaga dan aktivitinya pula ialah membaca, memahami dan menyatakan maksud pantun. Murid-murid diminta untuk membaca atau melafaz pantun yang diberikan ini. Kemudian, murid-murid diminta untuk menyatakan maksud pantun di tempat yang bergaris. Dua pilihan jawapan telah diberikan kepada murid-murid untuk diletakkan di tempat bergaris yang diberikan. Untuk menjawab soalan menyatakan maksud pantun, murid-murid perlu tahu terlebih dahulu dan ingat semula yang pernah kita belajar sebelum ini. Untuk pantun 4 baris, 2 baris di atas kita panggil ataupun kita sebut sebagai pembayang dan 2 baris di bawah kita sebut sebagai maksud pantun. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti menyatakan maksud pantun, murid-murid perlu lihat 2 baris di bawah bagi setiap pantun yang diberikan ini. Baiklah murid-murid, kita lihat pantun yang pertama sebagai contoh. Mencari unggas di hutan Meru, penuh berliku, jalan dilihat. Aimi bertugas membantu guru di kedai buku sewaktu rehat. Baiklah murid-murid, 2 baris di bawah menyatakan Aimi bertugas membantu guru di kedai buku sewaktu rehat. Dan maksud pantun yang diberikan di sebelah kanan pula, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Itu ialah ayat untuk maksud pantun dengan tulisan merah tadi. Seterusnya, kita cuba jawab untuk soalan pantun yang kedua dan yang ketiga. 2 pilihan jawapan telah diberikan di bahagian bawah. Kita hanya perlu pilih sahaja. Kita lafaz pantun ini sama-sama. Hidup rukun serta bersatu, sifat bangga, usah dilentur. Aimi tekun sewaktu sepanjang waktu, kedai dijaga, kemas teratur. Baiklah murid-murid, kita perlu lihat 2 baris di bawah kerana 2 baris di bawah ialah maksud pantun. Ayatnya ialah Aimi tekun sepanjang waktu, kedai dijaga, kemas teratur. Ada perkataan kemas di dalam maksud pantun tersebut dan di dalam pilihan jawapan juga ada perkataan Aimi rajin menjaga dan mengemas kedai. Jadi, jawapan ini sesuai untuk maksud pantun di atas. Maka kita tulislah di tempat bergaris, Aimi rajin menjaga dan mengemas kedai buku. Seterusnya, soalan yang terakhir dan hanya ada 1 pilihan jawapannya yang berbaki. Maka sudah tentu itu adalah jawapannya. Tapi kita baca ataupun lafaz pantun ini terlebih dahulu. Jemur jerami di tepi perigi, petik keladi di tepi paya. Cita-cita Aimi sungguh tinggi, ingin menjadi peniaga berjaya. Jika kita lihat, jawapan yang diberikan hanya ada 1 sebagaimana yang cikgu sebut tadi. Dan maksud pantun ini, ayatnya ialah cita-cita Aimi sungguh tinggi, ingin menjadi peniaga berjaya. Ada perkataan berjaya di bahagian maksud pantun dan juga di bahagian pilihan jawapan yang diberikan. Maka sudah tentu ini adalah jawapannya. Dan kita tulislah di tempat kosong, Aimi hendak menjadi peniaga yang berjaya. Itu adalah cara untuk mencari maksud pantun bagi tahun 1 yang memang telah ada diberikan jawapan sebagai panduan. Seterusnya, kita teruskan dengan buku aktiviti jilid 2, muka surat 72.
Ini ialah paparan buku aktiviti jilid 2 murid-murid muka surat 72. Arahannya ialah lengkapkan pantun, kemudian lafazkannya. Murid-murid diminta untuk melengkapkan pantun ini. Terdapat beberapa tempat kosong yang bergaris dan diberikan gambar pensel di atas garisan yang bermaksud murid-murid perlu melengkapkan pantun tersebut kerana pantun 4 baris ataupun 4 rangkap tersebut belum lengkap kerana ada barisan yang tidak lengkap yang diberikan dengan garisan kosong. Murid-murid perlu lengkapkan berdasarkan dengan pilihan jawapan yang telah diberikan di bahagian atas. Ada 4 pilihan jawapan dan ada 4 tempat kosong. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid perlu ingat semula pelajaran kita yang lepas. Contoh pantun yang cikgu berikan, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Murid-murid perlu ingat, baris pertama dengan ketiga mempunyai rima yang sama di belakang. AR, AR. Manakala baris kedua dan baris keempat mempunyai rima yang sama di belakang. AN, AN. Untuk contoh pantun ini, undang-undang ataupun peraturan ini murid-murid perlu ingat untuk menjawab soalan muka surat 72 ini. Baiklah murid-murid, kita cuba jawab soalan yang pertama. Pilihan jawapan ada di bahagian atas. Kita baca ataupun lafaz pantun yang pertama. Terang cahaya sinar suria, bunga kebangsaan, bunga raya. Rajin usaha, tidak sia-sia. Tempat kosong. Tempat kosong ialah baris keempat. Cikgu sebutkan tadi, baris kedua sama dengan keempat. Maka baris keduanya belakangnya ialah ya. Maka kita perlu cari jawapan yang ada ya untuk tempat baris keempat. Apakah jawapannya? Sudah tentulah jawapan pilihan yang keempat tersebut. Panduan peniaga untuk berjaya. Maka kita letak jawapan tersebut di bahagian tempat kosong. Seterusnya, soalan yang kedua. Hari Sabtu, hidang juadah. Menu sihat, jadilah pandai. Tempat kosong, mintalah nasihat, sahabat handai. Jika kita lihat, tempat kosong ialah baris ketiga. Baris ketiga, sifir ataupun peraturan yang perlu kita ingat tadi akan sama dengan baris pertama. Pertama sama dengan ketiga. Kedua sama dengan keempat. Maka garis kosong ialah garisan baris ketiga. Perlu sama rima belakangnya dengan baris pertama, iaitulah AH. Jadi, kita perlu cari jawapan di atas yang belakangnya AH. Itu ialah jawapannya. Maka kita letak tempat kosong. Hari Sabtu hidang juadah, menu sihat jadilah pandai. Peniaga itu tidaklah mudah, mintalah nasihat sahabat handai. Maka lengkaplah pantun tersebut. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga dan soalan yang keempat, dua lagi berbaki pantun yang diberikan dengan dua lagi baki pilihan jawapan yang diberikan. Cikgu mahu murid-murid mencuba ataupun cuba jawab sendiri berdasarkan ingatan tentang peraturan pantun ini. Baris pertama dengan ketiga sama rima di belakang. Baris kedua dengan baris keempat mempunyai rima yang sama di belakang. Maka murid-murid cuba jawab untuk soalan nombor 3 dan nombor 4 berdasarkan kepada dua lagi pilihan jawapan. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.